Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat dan segala rezeki dilimpahkan, dikurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis. Dan pada kali ini insya-Allah ataupun dalam video ini saya akan sambung pengajian kita daripada perkongsian yang lepas, di mana kita sudah sampai pada muka surat ke-16, iaitu peringkat kedua dalam perkembangan ilmu hadis. Sebagai sedikit ulang kaji, di mana pada minggu yang lepas kita mulakan pada sejarah perkembangan ulum hadis, dan di mana kita bincangkan secara teliti tentang peringkat yang pertama, iaitu seperti yang saya dah kongsikan bahawasanya perkembangan ulum hadis ini ia bermula selepas wafatnya Nabi SAW, ataupun zahirnya perkembangannya nampak selepas wafatnya Nabi SAW, yang itu dikenali sebagai peringkat yang pertama sehinggalah akhir kurun pertama hijrah, di mana ini merupakan zaman para sahabat ataupun dikenali sebagai zaman Khulafa'i Rashidin, di mana sikit sebanyak tentang apa yang kita kongsikan ataupun kita pelajari pada video yang lalu, di antara langkah-langkah yang diambil oleh para sahabat dalam dalam yang menunjukkan perkembangan kepada perkembangan ulum hadis, di antaranya adalah seperti mengurangkan riwayat, kerana kita kena ingat bahawasanya Nabi SAW merupakan panduan dan merupakan tempat di mana para sahabat, kalau mereka tidak pasti akan sesuatu, mereka akan rujuk kepada Nabi SAW. Maka wafatnya Nabi maknanya rujukan panduan itu sudah tiada. Maka para sahabat mereka ambil pelbagai langkah untuk memastikan keturunan dan kesucian hadis Nabi SAW. Dan di antara mereka mengurangkan periwayatan hadis. Dan pada masa yang sama ada di kalangan mereka, kalau mereka meriwayatkan hadis pun mereka akan sangat teliti, mereka akan sangat mereka lihat betul-betul kepada siapa yang mereka riwayatkan hadis tersebut, dan kepada siapa yang memberikan hadis kepada mereka. Dan di antara juga para sahabat juga mereka menghalang periwayatan hadis yang mana hadis tersebut tidak sesuai untuk dikongsikan ataupun disebarkan ke khalayak ramai. Contohnya hadis yang dikhususkan untuk seorang sahabat sahaja, ataupun hadis yang dikhususkan untuk satu kisah ataupun satu peristiwa saja. Maka para sahabat berdasarkan ilmu mereka, maka mereka menghalang hadis tersebut daripada disebar di kalangan masyarakat awam. Dan juga di antara para sahabat, mereka hanya menghadkan pendengaran hadis ataupun periwayatan hadis kepada mereka yang benar-benar minat ataupun benar-benar menunjukkan keinginan untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Maka para sahabat ni ramai di kalangan mereka, lebih-lebih lagi yang banyak meriwayatkan hadis, mereka mengadakan majlis-majlis ilmu di mana dihadiri oleh masyarakat ramai ataupun masyarakat Islam. Dan para sahabat ni walaupun mereka buka majlis mereka kepada masyarakat awam, tetapi mereka juga pada masa yang sama mereka menapis siapa yang boleh hadir untuk mendengarkan hadis. Kalau ada di kalangan yang hadir itu adalah di kalangan mereka yang mereka tidak percaya ataupun ada keraguan, mungkin orang ini akhlaknya tidak baik, ataupun mungkin ada dikenali sebagai suka buat cerita ataupun banyak menipu, maka para sahabat mereka tidak akan ataupun tidak membenarkan golongan ataupun individu ini untuk memasuki majlis mereka. Ini semua adalah langkah-langkah yang mereka ambil. Dan juga di antaranya seperti yang saya kongsikan pada pengajian atau video yang lepas, adalah di antaranya adalah para sahabat mereka, kalaulah ada orang untuk yang membawakan hadis sebagai hujah, membawakan sebuah hadis sebagai hujah, maka mereka akan minta orang tersebut ataupun sahabat tersebut untuk membawakan bukti. Contoh dalam hadis yang kita dah bincangkan tentang hadis yang melibatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana dia minta seorang sahabat bernama Al-Mughirah untuk di mana
dia meminta Al-Mughirah untuk membawakan bukti terhadap hadis yang dia sampaikan, yang di mana dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Maka seorang sahabat lain yang bernama Muhammad bin Maslamah pun memberikan kesaksiannya. Maka itu menunjukkan bahawasanya apa yang dibawa daripada hujahnya, iaitu Mughirah bin Syu'bah, maka ia ada asasnya, iaitu ia berlaku dan ada saksi yang mengatakan bahawasanya dia memang betul meriwayatkan hadis tersebut daripada Nabi SAW. Maka ini menunjukkan di antara langkah-langkah yang para sahabat ambil untuk memastikan ketulinan hadis Nabi SAW dan untuk menjaganya daripada ia ditukar ataupun daripada cacat cela dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 16. Kita akan masuk pada peringkat yang kedua, di mana peringkat yang kedua ini bermulanya selepas pembunuhan Sayyidina Khalifah ataupun Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu an dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, di mana pada zaman kedua khalifah ini ataupun Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, berlakunya perpecahan disebabkan insiden-insiden yang tertentu, dan perpecahan berlaku di kalangan umat Islam, di mana sebahagian daripada mereka berpecah, dan kebanyakan mereka berpecah ada yang buat kelompok ataupun puak yang baru seperti puak Khawarij, kemudian ada yang buat kelompok puak Mu'tazilah, kemudian ada yang buat kelompok puak Syiah. Dan di mana masing-masing daripada kelompok ini atau puak ini, mereka ada fahaman dan ada pegangan mereka sendiri. Dan perpecahan ini pada masa yang sama ia memberikan kesan yang sangat besar kepada kaedah periwayatan hadis Nabi SAW, di mana pada masa yang sama juga tersebarnya hadis-hadis palsu, di mana hadis palsu ini ia direka ataupun ia dicipta oleh golongan-golongan yang tertentu ataupun puak-puak yang tertentu, atas sebab mereka ingin mengadakan ataupun mencipta atau mengadakan dalil ataupun hujah yang mengatakan bahawasanya pegangan mereka ataupun pendapat mereka ini adalah pendapat yang benar. Maka ini semua insya-Allah tentang hadis palsu ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut atau lebih teliti dalam bab tentang hadis palsu ataupun hadis maudhu' yang lebih dikenali. Kita teruskan, di mana disebabkan kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Osman dan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka para sahabat Nabi SAW yang di mana kebanyakan yang fokus dalam perinteraksian dengan hadis dan penyebaran hadis dan periwayatan hadis ini, banyak kaedah yang mereka ambil untuk memastikan ketulinan ataupun penjagaan terhadap hadis Nabi. Di antara pertama sekali yang disebut adalah menyinarikan sanad hadis dan sifat-sifat mereka. Dan ini telah disebut oleh Ibn Sirin, di mana dia mengatakan bahawasanya dahulunya di mana mereka tidak menyebut tentang sanad. Kalau nak meriwayatkan hadis, mereka tidak menyebutkan tentang sanad pun. Cakap siapa daripada Nabi SAW, kemudian sebutkan hadis, maka mereka akan percaya. Mudah untuk mereka percaya, kerana pada zaman dahulu sebelum berlaku insiden ini atau puak-puak ini timbul, para sahabat kebanyakannya atau masyarakat umat Islam, mereka takut sangat dengan pembohongan ataupun pendustaan terhadap Nabi SAW. Ini disebabkan kerana iman mereka itu sangat teguh. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka mereka tak berani untuk berdusta atas nama Nabi SAW. Maka setelah berlakunya perkara-perkara ini semua ataupun insiden ini berlaku, maka timbulnya puak-puak yang di mana mereka berdusta atas nama Nabi SAW untuk meyakinkan orang ramai untuk ikut serta dengan mereka ataupun untuk meyakinkan orang ramai terhadap pegangan mereka. Maka mereka dusta atas nama Nabi. Mereka kata bahawasanya Nabi mengatakan bahawasanya puak mereka ini adalah puak yang benar, ataupun pegangan mereka ini adalah pegangan yang benar. Mereka cerita hadis Nabi SAW. Maka nampak keperluan untuk di mana para sahabat untuk meneliti lebih lanjut tentang periwayatan hadis di sini, di mana pada masa itu kalaulah ada orang untuk membawakan hadis yang mengatakan Nabi mengatakan begini dan begitu, maka mereka akan meminta sanad ataupun jalur periwayatan, siapa daripada kamu ambil hadis daripada mana, dan orang tersebut ambil daripada siapa dan ambil daripada siapa dan sebagainya. Ini yang disebutkan oleh Ibn Sirin bahawasanya pada zamannya dahulu, pada zaman para sahabat, mereka tidak bertanya tentang sanad, tetapi setelah berlakunya fitnah, maka mereka akan kata samulana rijalakum, sebutkanlah nama perawi-perawi kamu ataupun siapakah jalur dalam sanad atau periwayatan tersebut.
Dan keduanya para sahabat mereka memperingatkan umat Islam agar berhati-hati ketika menerima suatu riwayat dengan menetapkan syarat perawi yang menyampaikan itu mestilah orang yang siqah, orang yang wara', orang yang adil dan dhabit. Atas dasar ini dikeluarkan satu kaedah di mana hadis-hadis adalah agama, oleh itu telitilah daripada siapa kamu mengambil ataupun menerima agama kamu. Maka pada poin yang kedua ini, di mana bukan sahaja para sahabat mereka apabila menerima riwayat ataupun ada orang nak sampaikan sebuah hadis, maka mereka akan minta orang tersebut untuk sebutkan perawi-perawi ataupun rijalul hadis mereka. Bahkan mereka juga pada masa yang sama berdakwah dan menyampaikan kepada umat Islam, apabila sampainya hadis kepada mereka, kenalah berhati-hati. Jangan kita main ambil saja, jangan kita main terima dan mengambilnya sebagai dalil. Maka pada masa yang sama mereka menetapkan mestilah orang yang menyampaikan hadis tersebut adalah orang yang siqah, orang yang dipercayai. Maksudnya tidak pernah ada sejarah ataupun tidak pernah dia menipu ataupun bohong dan sebagainya. Dan orang yang adil, orang yang dhabit dan sebagainya. Ini semua adalah syarat-syarat yang menentukan seorang perawi itu boleh diterima periwayatannya ataupun tidak. Dan disebut di sini bahawasanya dikeluarkan sebuah kaedah yang juga disebut oleh Al-Imam Ibn Sirin, iaitu inna hadha ilmadin fanzuru amman ta'khuduna dinakum, yang bermaksud bahawasanya sesungguhnya ilmu ini adalah agama, ataupun hadis ini, maksud ilmu itu adalah hadis ini adalah agama kamu. Maka lihatlah ataupun telitilah daripada siapa yang kamu terima ataupun kamu dapat agama kamu ini. Dan poin yang ketiga, merantau dan mengembara mencari perawi bagi sesebuah hadis untuk mensabitkan riwayatnya. Maksudnya apa? Maksudnya pada zaman Khulafa' Rashidin, Islam ataupun tanah tempat Islam, di mana Islam itu jajahan Islam itu makin berkembang dan makin dah luar daripada Hijaz ataupun dah luar daripada semenanjung Arab, dah makin ke atas, dah makin sampai ke Palestin dan sebagainya. Maka bumi Islam ataupun dunia Islam itu makin luas. Maka pengriwayatan hadis itu dah bukan saja terhad kat dalam semenanjung Arab, bukan kat Mekah Madinah saja, tapi bahkan dah sampai ke luar, luar daripada tanah Arab. Makanya hadis itu boleh sampai ke mana-mana sahaja. Dan apabila seseorang itu membawa hadis, dia boleh kata bahawasanya, oh, aku ambil hadis ini daripada seseorang, dan orang ini dia dekat mana? Dia kata orang itu dekat orang kata contohlah dekat Iraq lah contoh, ataupun dekat Kufah. Maka mereka akan katakan, okey, orang ini kat Kufah, aku ambil hadis ini daripada dia. Maka para sahabat, sebahagian daripada mereka sangat teliti sampai mana dia sanggup pergi Kufah untuk cari orang tersebut, untuk pastikan bahawasanya betul tak orang ini ambil hadis daripada kau. Kalau orang tu kata, ya betul, dia ambil daripada hadis daripada aku, dan maka sahabat dia akan tanya, engkau pula ambil hadis tu daripada siapa? Dan orang ini ambil hadis daripada siapa? Sampai terbukti bahawasanya dalam sanad tersebut orangnya semua adalah orang yang dipercayai, dan ia memang betul-betul sampai kepada Nabi SAW. Maka ini di antara perkara yang berlaku, iaitu di mana para sahabat sanggup untuk merantau atau sanggup untuk bermusafir untuk mensabitkan kesahihan sebuah hadis, untuk cek sama ada hadis tersebut adakah ia memang betul daripada orang ini, dan orang ini memang ambil daripada orang ini dan sebagainya. Ini menunjukkan ketabahan dan kecekalan hati para sahabat dan semangat dan kesungguhan mereka dalam memastikan kesahihan hadis Nabi SAW dan memastikan berita itu adalah berita yang benar ataupun tidak. Itu adalah poin ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah membentangkan hadis-hadis yang daif dan maudhu' kepada perawi siqah lain yang terdiri daripada para penghafal hadis. Di mana kita biasanya dengar kalau orang yang hafal hadis ni, mereka akan hafal hadis yang sahih saja, ataupun hafal hadis yang hasan, atau hadis yang makbul, atau secara umumnya hadis yang lebih yang diterima. Hadis yang ditolak tidak nampak sebabnya ataupun keperluannya untuk hafal. Tetapi para sahabat, sebahagian daripada mereka menunjukkan kepada para penghafal hadis yang daif dan hadis yang maudhu', iaitu hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Untuk apa? Jadi mudah untuk dikenali. Apabila penghafal hadis, mereka hafal yang bagus ataupun yang diterima, hadis yang diterima, dan pada masa yang sama mereka hafal hadis yang tidak diterima. Ini semua untuk untuk menapis. Jadi kita nak mengenal pasti, kalaulah ada orang sampaikan sebuah hadis, dia boleh tahu, tanya tak betul tak hadis ini adalah hadis yang sahih.
Maka kata tidak, ini adalah hadis yang daif. Kenapa? Kenapa aku yang hafal? Aku hafal hadis ini kerana hadis ini daif. Jadi aku dapat kenal dan kenal pasti. Jadi menghafal ataupun mengenal pasti hadis yang daif dan maudhu' itu, ia bukan untuk tujuannya bukan untuk disebar, tetapi untuk mengenal pasti dan membezakan antara yang diterima dan tidak, hadis yang tidak diterima. Maka oleh itu, daripada momen ataupun saat tersebutlah timbulnya ataupun lahirnya jenis-jenis hadis yang di mana yang diberikan nama-nama yang pelbagai, seperti hadis yang marfu', hadis yang dikaitkan atau diangkat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mauquf, hadis yang terhenti kepada para sahabat, hadis yang maqtu' yang terputus iaitu maksudnya ia sampai kepada para tabi'in, hadis yang muttasil, hadis yang sambung, mursal, munqati' dan sebagainya. Ini semua orang kata tu kaedah ini ataupun nama-nama ini semua kita akan kaji dengan lebih lanjut bila tiba pada topik ataupun babnya, insya-Allah. Kemudian melalui jenis-jenis ini juga dibuat kesimpulan ia secara umum bahawasanya hadis ini kita bahagi kepada dua. Hadis ini dia ada pembahagian yang berbagai. Ada hadis dari segi penerimaan dan penolakan, hadis dari segi bilangan perawi dalam hadis tersebut, ataupun hadis dari pembagian hadis daripada segi siapa yang mengutarakannya ataupun yang meriwayatkannya. Jadi kita lihat bahawasanya di antara yang paling umum sekali yang timbul adalah bahawasanya hadis itu ia terbahagi kepada dua, iaitu pertama sekali hadis yang sah, yang makbul. Makbul itu maknanya diterima, dan juga pada masa yang sama hadis yang mardud ataupun hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ataupun makbul ini ada dua jenis, iaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Dan hadis yang mardud ataupun ditolak ada satu, daif secara umumnya, dan juga daripada segi daif tu ada juga jenis-jenis yang berbeza, semua di bawah hadis daif, dan juga adanya hadis palsu dan sebagainya. Ini semua termasuk juga dalam kategori ataupun pembahagian hadis yang mardud ataupun ditolak. Jadi secara kesimpulannya, secara umumnya hadis terbahagi pada waktu inilah, pada waktu peringkat kedua ini timbulnya pengkategorian pembahagian hadis kepada dua, iaitu yang makbul dan yang mardud, yang diterima dan ditolak. Yang makbul ada hadis yang sahih dan hasan, dan yang mardud adalah ataupun ditolak ada hadis yang daif, dan di bawah hadis daif ni ada pelbagai jenis-jenis yang berbeza. Maka sampainya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana rangkaian sanad sebuah hadis itu semakin panjang dan bertambah, kerana masa pun dah berlalu. Maka daripada zaman ke zaman, maka hadis itu ia disampaikan daripada generasi pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka perlu sanad tu akan makin panjang, dimasukkan nama-nama orang daripada pelbagai generasi, daripada nama sahabat, kemudian nama tabi'in, kemudian tabi'in dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam satu generasi tu boleh je dimasukkan dalam sanad tersebut dua ataupun tiga individu ataupun perawi daripada generasi sama. Maka dalam satu hadis tu tidak pelik untuk kita lihat ada beberapa sahabat dalam satu sanad. Kemudian kita boleh lihat juga daripada generasi tabi'in ada beberapa nama dalam satu sanad tersebut. Maka secara umumnya rangkaian sanad ataupun sanad dalam sebuah hadis itu ia akan menjadi semakin panjang dan bertambah individu dalam sanad tersebut. Dan ditambah lagi dengan banyaknya timbul aliran-aliran ataupun fahaman seperti fahaman Jabariyah, fahaman Qadariyah dan sebagainya. Maka pada masa yang sama penghafal hadis itu dia makin berkurangan disebabkan fokus yang dah berbeza dah. Mungkin mereka ada ramai orang mereka ingin mereka dah ada tumpuan yang berbeza, dan kalau ada pun maka mereka akan bertebaran, dah bukan fokus dekat satu tempat. Maka ada yang dah pergi sana, ada yang pergi sini, ada yang pergi tempat lain. Maka walaupun semua masih berada di dalam dunia Islam ataupun di tanah Islam, tetapi jarak dia dah makin jauh. Maka para sahabat merasakan bahawasanya, ataupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia merasakan bahawasanya hadis ini wajar untuk dijaga dan ditangani sebaik mungkin agar tidak diselewengkan oleh golongan yang tidak amanah. Disebab seperti saya sebutkan tadi, selepas zaman ketika zamannya Khalifah Osman dan Khalifah Ali, telah timbulnya pelbagai puak-puak ataupun kelompok-kelompok dengan pegangan ataupun fahaman tertentu, dan itu baru zaman Khalifah Osman dan Khalifah Ali. Selepas itu zaman berterusan sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
di mana timbulnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah di antara khalifah pada zaman Bani Umayyah, zaman pemerintahan Khilafah Umayyah, di mana disebabkan pelbagai timbulnya pelbagai pemahaman ataupun kelompok-kelompok yang pelbagai, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia pun merasakan perlunya ada kaedah-kaedah dan pembukuan hadis ini perlu dijalankan ataupun dimulakan, kerana hadis dah nampak sangat perlunya. Takut-takut kalau tak, orang akan ambil ataupun orang tidak bertanggungjawab akan mengambil kesempatan dan menyelewengkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan sebab-sebab yang pelbagai. Di antaranya yang paling utama adalah kerana untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpul dan mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaedah yang tertentu. Lalu dikumpulkan pelbagai hadis-hadis ini di dalam pelbagai kitab-kitab, seperti kitab Jami', kitab Musannaf ini semua, dan juga hadis-hadis ini juga dikumpulkan berdasarkan kaedah pengriwayatan hadis sampai timbulnya lahirnya ilmu-ilmu hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal dan sebagainya. Dan juga pada muka surat seterusnya, muka surat 18, disebut sini bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Risalah dan kitab Al-Um, ini adalah kedua-dua kitab ini adalah kitab yang utama dalam mazhab Syafi'i dan dikarang sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana di dalam kedua-dua kitab ini disebutkan tentang ilmu-ilmu hadis seperti kehujahan hadis, syarat hadis sahih, hafalan perawi, riwayat dengan makna dan sebagainya. Jadi maknanya pada secara kesimpulan atau dirumuskan bahawasanya pada zaman ataupun peringkat ini, walaupun ilmu hadis ini ia telah diguna pakai, telah ada nampaknya kaedahnya, telah diamalkan oleh para perawi dan para sahabat dan para tabi'in, tapi dia masih dalam keadaan berselerak dan belum dibukukan secara rasmi. Belum ada buku yang dikumpulkan, belum ada seseorang penulis yang di mana dia kumpulkan, dia buat satu buku dan dia muatkan semua kaedah-kaedah secara tersusun. Belum ada. Dan walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i ada menyebutkan bahawa ada dalam kitab Risalah dan kitab beliau, di mana ada bab-bab ataupun topik-topik yang membicarakan tentang ilmu-ilmu hadis seperti yang disebutkan pada muka surat ini, tetapi itu adalah beberapa, ini adalah 6 daripada pelbagai, ada banyak lagi topik-topik dalam ilmu hadis yang tidak disebutkan. Ini ada sedikit saja. Dia tidak membicarakan secara keseluruhan mengenai ilmu hadis. Kerana apa? Kalau kita tengok balik kitab Risalah dan kitab Al-Um ini adalah ia lebih kepada kitab fikih dan kitab usul fiqh. Walaupun Imam Syafi'i juga pada masa yang sama beliau merupakan seorang ahli hadis juga. Kita kena tahu Imam Syafi'i bukan sahaja seorang faqih dan seorang usuli, tetapi pada masa yang sama dia juga merupakan seorang ahli hadis. Tetapi fokusnya dalam kedua kitab ini adalah berkaitan dengan fikih dan usul fiqh, bukan hadis. Walaupun dia ada masukkan beberapa topik ataupun bab berkaitan dengan ilmu hadis, tetapi itu bukan tujuan asal kitab. Maka sebab itu ada beberapa sahaja bab-bab tentang ilmu hadis yang disebut di dalam kitab berikut. Baiklah. Kemudian kita masuk pada peringkat yang ketiga, di mana peringkat yang ketiga ini bermula pada kurun ketiga hingga pertengahan kurun keempat, dan inilah zamannya di mana terbukunya ataupun dibukukan kitab-kitab hadis-hadis di dalam kitab-kitab yang seperti kitab Musnad. Kitab Musnad, dan peringkat awalnya hadis-hadis Abu Bakar dikumpul dan dihasilnya Musnad Abu Bakar dan juga Musnad Umar. Dan pada peringkat ini juga ini adalah peringkat zaman Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim, di mana mereka berdua ini atau Imam Bukhari dan Muslim ini mereka memulakan penulisan kitab, di mana metod yang digunakan adalah cuma untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja di dalam kitab mereka. Dan juga Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban juga mensyaratkan kesahihan sebuah hadis di dalam kitab-kitab mereka. Maka oleh itu terbentuklah ilmu-ilmu yang membicarakan secara khusus yang mengenai hadis, seperti bab tentang hadis sahih, bab hadis yang mursal. Hadis mursal ni adalah hadis yang terputus di dalam salah satu daripada peringkat hadisnya, iaitu peringkat sahabat. Dan juga ilmu tentang nama dan gelaran para perawi,
atau dikenal sebagai al-asma' wal kunna wal laqab, dan seumpama yang dikenal secara khusus dan berasingan. Dan di antara yang menyumbangkan, memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hadis adalah nama-nama yang berikut pada muka surat 19 ini, di mana nama-nama ni semua adalah nama-nama besar dalam ilmu hadis, dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, seperti Al-Imam Yahya bin Ma'in Ibn Ma'in, seperti Muhammad bin Sa'ad, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini dan sebagainya. Ini semua adalah nama-nama yang besar di dalam dunia hadis. Dan para pendengar atau para jemaah sekalian boleh baca sendiri dan lihat apakah kitab yang mereka tulis atau mereka karang, dan pada masa sama memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia Islam. Maka serumusannya pada peringkat ini atau peringkat ketiga ini, sudah ada kitab-kitab yang khusus yang membicarakan mengenai ilmu hadis secara berasingan, menunjukkan perkembangan yang memberasakan dalam bidang penulisan ilmu hadis. Okay. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, masih ada tak kitab yang satu yang membicarakan tentang semua bab? Belum. Pada peringkat ini belum ada mana-mana penulis ataupun mana-mana alim ataupun ulama yang membukukan semua topik-topik tentang hadis dimasukkan di dalam kitab mereka, satu kitab. Belum ada. Itu berlaku bila pada peringkat keempat yang seterusnya, pada muka surat 20. Kita lihat pada muka surat 20, peringkat keempat ia bermula pada pertengahan kurun keempat hingga awal kurun ke-7 Hijrah. Di mana pada peringkat ini para ulama hadis mereka lebih banyak menumpukan tumpuan mereka kepada pengkajian kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan yang sebelum ini ditulis ataupun dikaryakan oleh para ulama sebelum mereka dalam ilmu hadis, dan menjadikan satu topik dan membuat beberapa tambahan kritikan dan ulasan. Jadi pada zaman ini, disebabkan pada peringkat yang ketiga tu ramai tulisan tentang hadis, sama ada tentang hadis ataupun ilmu hadis, banyak tulisan berkaitan dengan bab-bab ini. Jadi pada peringkat keempat, para alim dan para ulama-ulama pada zaman ini atau peringkat ini, mereka lebih menumpukan untuk mengkaji kitab-kitab yang dah ada ataupun dah sedia ada. Dan istilah dalam ilmu hadis ini telah dijadikan sebagai topik yang berasingan. Pada peringkat ini, ulama hadis memberikan tumpuan kepada kritikan sanad, mata dan rijal. Di antara karya yang ada adalah seperti yang kita dah kenali, bahawasanya di antara karya mengenai ilmu hadis yang besar dan lengkap dikarang oleh Imam Rahmahumuzi adalah kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Dia membincangkan tentang adab-adab perawi dan muhaddis, kaedah penerimaan dan penukilan riwayat, ijtihad dan pelbagai lagi. Dan kalau kita belajar ilmu hadis, maka kita juga dapati bahawasanya pada muka surat 21 ini, poin nombor 2, 3 dan 4 ini di antara kitab-kitab ilmu hadis yang di mana ia membicarakan secara menyeluruh tentang ilmu hadis. Seperti kitab Al-Jami' Adab Ar-Rawi was-Sami' karangan Imam Khatib Al-Baghdadi, dan juga kitab Kifayah, dan juga kitab Al-Ilma' fi Usul Riwayah was-Sima' karangan Al-Qadhi Iyad. Ini semua adalah kitab-kitab yang utama dalam pengkajian ilmu hadis ataupun pembelajaran ilmu hadis. Dan daripada kitab-kitab ini juga para ulama mereka berpandukan kitab-kitab ini, mereka gunakan kitab-kitab ini sebagai panduan ataupun rujukan dalam pembelajaran dan dalam penulisan mereka. Ini di antara 4 kitab ini adalah kitab yang utama, 4 kitab yang utama yang membicarakan tentang kritikan terhadap sanad, kritikan terhadap matan, terhadap perawi-perawi hadis. Ini semua kitab-kitab yang utama. Dan daripada 4 kitab ini, pada muka surat 21, daripada 4 kitab ini yang utama ini, maka lahirlah pelbagai idea dan penulisan, dan oleh itu adanya karya-karya yang baru yang membincangkan secara khusus mengenai ilmu periwayatan hadis, iaitu kitab Ma'rifat Ulum Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah An-Naisaburi, dan juga kitab Mustakhraj ala Sahihain karangan Al-Imam Al-Asfahani dan seterusnya lah. Ini semua kitab-kitab yang lahir disebabkan tulisan yang asal yang 4 tersebut. Dan hasil daripada karya ulama hadis ini, ia telah menjadi sumber rujukan yang penting kepada para sarjana hadis dalam mendalami ilmu hadis sampai ke sekarang. Itu adalah peringkat yang keempat. Peringkat yang kelima, kita kalau boleh nak
Saya cuba sebagai upaya untuk habiskan semua peringkat. Iaitu peringkat kelima bermula pada kurun ke-7 hingga kurun ke-10 Hijrah. Maka peringkat ini dikira zaman lebih sempurna penyusunannya dalam ilmu serta lebih banyak menyelesaikan masalah secara teliti. Pada waktu ataupun zaman ini, di zaman kelahiran zaman salafus salih, di mana banyak kitab seperti kitab ulum hadis karangan Imam Ibn Salah. Kitab ini kitab yang sangat masyhur, banyak digunakan dalam pengajian ilmu hadis di universiti Islam. Kitab Irsyad karangan Imam An-Nawawi, Irsyad fi Ilm al-Isnad. Kitab Taqid wal Idah karangan Imam Ibn Iraqi dan sebagainya. Banyak penulisan yang di mana tulisan-tulisan pada zaman ini, peringkat kelima ini adalah penulisan yang masyhur dan yang lebih teliti dan lebih komplit dalam pengajian ilmu hadis dan dipakai. Seperti saya rasa para jemaah biasa dengan kitab Nuhbatul Fikr karangan Imam Ibn Hajar, kitab Nazhatul Nazar karangan Ibn Hajar Al-Asqalani juga, kitab yang dikenakan An-Naqd ala Ibn Salah karangan Ibn Salah, dan pelbagai lagi lah kitab-kitab berkaitan dengan ilmu hadis. Yang juga seperti Tadribur Rawi, dalam nombor 14 kitab Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi karangan Imam As-Suyuti. Dan juga pada masa Alfiyah Imam Suyuti dalam ilmu hadis juga merupakan di antara kitab-kitab yang masyhur pada peringkat yang kelima, dan masyhurnya ataupun popularnya sampai sekarang digunakan di pelbagai pengajian ataupun peringkat rendah, peringkat dan juga pada masa yang sama peringkat tinggi. Dan peringkat ke-6 dipanggil dengan peringkat beku, di mana tidak ada perkembangan terbaru dalam ilmu hadis, yang di mana bermula sekitar kurun ke-10 serta beberapa kurun selepasnya, di mana tidak ada ijtihad, tidak ada penyelesaian dalam masalah baru serta tidak ada penulisan baru di dalam ilmu hadis. Kalau ada pun, ia hanyalah ringkasan terhadap kitab-kitab yang asal yang sudah ada pada kurun yang kelima. Ini disebabkan mereka cuma membincangkan perkara luaran dan tidak mendalami terhadap sesuatu topik. Pasal kita pada peringkat yang kelima tu, ilmu hadis itu sudah sempurna pada ketika itu. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama di mana ia membahaskan secara keseluruhan dalam kitab tentang ilmu hadis dalam kitab mereka. Maka pada kurun yang selepas itu tidak ada keperluan atau tidak nampak keperluan untuk membuat lagi kitab yang sedia ada. Kalau ada pun, ia sebagai kitab syarah ke atas kitab yang mensyarahkan kitab sebelum ini, ataupun sebagai ikhtisar atau mukhtasar ataupun ringkasan terhadap kitab yang sedia ada. Seperti kita lihat kitab Manzumah Baiquniyah, kitab syarah Nazhatul Nazar, syarah Nuhbatul Fikr yang dan juga kitab Mustalahat Ahli Al-Asar oleh pelbagai penulis-penulis. Dan kalau kita lihat di sini, ini semua adalah syarah ke atas kitab yang sedia ada. Tetapi walaupun pada period ini kita lihat rumusan dia, walaupun pada period ini ilmu hadis tidak berkembang, namun ia telah tersebar di India yang dipelopori oleh ahli hadis terkenal Syah Waliullah Ad-Dahlawi serta anak-anak dan cucunya telah memberikan nafas baru kepada ilmu hadis dan memperkenalkan tempat pengajiannya yang mengeluarkan ramai ulama di dalam bidang hadis. Dan Al-Dahlawi juga bukan sahaja mengembangkan hadis di India di saat-saat kebekuan ijtihad di Asia Barat, malah berjaya menonjolkan ilmu hadis melebihi ilmu-ilmu yang lain. Sebab tu sampai sekarang, di mana di India ia dikenali sebagai, kalau dalam pengajian Islam, dikenali sebagai tempat di mana masih adanya pengajian hadis Nabi SAW secara tradisional ataupun secara tradisi, di mana pengajian hadis tu masih kuat, ataupun periwayatan di mana masih ramai di kalangan para ulama yang masih ada sekarang di India, di mana mereka masih mempunyai sanad-sanad ataupun jalan periwayatan terhadap hadis mereka itu memang sampai bersambung kepada Nabi SAW. Kita lihat pada peringkat yang ke-7, di mana ialah peringkat kebangkitan semula. Peringkat ini juga merupakan zaman campur tangan para orientalis terhadap hadis. Lantaran itu, ulama terus bangkit untuk menjaga hadis daripada sebarang penyelewengan juga pemalsuan, di mana usaha ini berterusan sehingga ke hari ini. Siapa tu orientalis? Orientalis ini ia adalah golongan-golongan tokoh-tokoh ilmuwan yang bukan Islam, tetapi fokus mereka adalah mempelajari tentang Timur Tengah. Ini orientalis, tokoh-tokoh yang belajar tentang Timur Tengah,
Dan di mana mereka mereka belajar tentang Timur Tengah ni, mereka belajar tentang budaya, peradaban, tentang tingkah laku, tentang akhlak dan sebagainya, dan pada masa yang sama mempelajari tentang agama yang diamalkan ataupun dipraktikkan di Timur Tengah, dan itu adalah agama Islam, yang di mana merupakan agama yang majoriti ataupun agama yang besar di Timur Tengah. Maka pada masa sama mereka belajar tentang Islam. Di mana kalau kita lihat daripada segi sejarah, kalau kita belajar tentang Orientalis dan penglibatan mereka dalam sejarah Islam, maka kita lihat banyak perkara-perkara yang negatif yang berlaku, di mana mereka mempunyai banyak sebab-sebab. Saya tak sangkal ada Orientalis yang di mana mereka belajar tentang Islam ataupun golongan barat yang belajar tentang Islam, kemudian mereka tertarik hati mereka terhadap Islam. Tetapi ramai juga di kalangan mereka yang tidak berlaku perkara tersebut, dan mereka mempunyai agenda-agenda yang pelbagai dalam dengan usaha untuk menjatuhkan ilmu Islam dan menjatuhkan Islam pada masa yang sama. Dan di antara perkara yang mereka lakukan, kalau nak jatuhkan sebuah agama, biasanya daripada segi logiknya adalah untuk menjatuhkan sumber agama tersebut, iaitu kalau dalam ilmu Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka di antara usaha mereka, selain daripada menjejas ataupun cuba untuk menjatuhkan Al-Quran, pada masa yang sama untuk menjatuhkan hadis Nabi SAW. Dan sebab itu di antara perkara yang berlaku adalah pemalsuan hadis yang ketara pada peringkat yang ketujuh ini. Baik itu para ulama hadis, mereka bangkit untuk menjaga hadis Nabi SAW daripada penyelewengan, dan juga pada masa yang sama pemalsuan hadis Nabi. Dan usaha ini berterusan sampai sekarang juga. Sebab tu banyak kitab-kitab yang timbul untuk menjaga hadis Nabi SAW, yang menunjukkan tentang usaha-usaha para ulama dalam penjagaan daripada masa yang sama, merungkaikan ataupun menzahirkan tipu daya yang orang kata tu disembunyikan atau ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam, tak kisahlah sama ada daripada barat ataupun daripada timur dan sebagainya. Kita lihat pada muka surat 25 pada peringkat ketujuh, maka justru itu penulisan mengenai ilmu hadis ini lebih kepada menjaga hadis daripada sebarang ancaman yang cuba menggugat autoriti hadis sebagai sumber kedua Islam. Kajian juga berkisar kepada membersihkan sebarang unsur asing dan tumahan yang dilimpah kepada para perawi hadis. Maka di antara cara yang mereka lakukan ataupun para Orientalis lakukan adalah dengan melemparkan tuduhan dan tumahan terhadap hadis Nabi SAW. Mereka mempelajari hadis Nabi SAW, tetapi bukan macam kita belajarlah. Kita belajar untuk mendalami dan memahami dan percaya dan beramal dengannya. Tetapi para Orientalis, mereka belajar dan mereka mengkaji untuk mencari kelemahan-kelemahan, mencari orang kata flaw ataupun loophole yang ada di dalam hadis Nabi SAW, yang di mana sebenarnya memang tak ada flaw dan tak ada loophole, kerana ialah datang daripada Nabi, dan apa yang Nabi sebut adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran disebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Maksudnya dia, iaitu Muhammad, itu tidak berkata-kata tak dengan mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang disebut atau dikatakan oleh baginda adalah daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada peringkat ini penulisan banyak untuk melindungi hadis Nabi SAW daripada tumahan-tumahan ataupun tuduhan daripada para Orientalis, dan juga pada masa yang sama musuh Islam dan musuh hadis ataupun musuh sunnah. Maka kajiannya berkisar membersihkan sebarang unsur-unsur asing dan tumahan yang dilimpah, seperti contoh kitab Qawaid Tahdis, kitab Qawaid Tahdis, kitab Miftah Sunnah, kitab As-Sunnah wa Makanatiha fi Tashri'il Islam. Ini semua kitab-kitab ini yang dimuatkan dengan pelbagai hujah, pelbagai dalil-dalil untuk menolak dakwaan ataupun tuduhan-tuduhan, tumahan golongan-golongan yang membenci Islam dan membenci hadis Nabi SAW. Dan juga ada banyak lagi kitab-kitab, dan kitab ini semua ia ada sampai ditulis pada zaman kini ataupun zaman kontemporari ini. Maka kita lihat rumusan pada muka surat 27 sebagai pengakhiran dalam bab berkaitan dengan perkembangan atau sejarah ilmu hadis daripada zaman ke zaman. Bahawasanya sebagai rumusan, penulis mengatakan dapat disimpulkan di sini faktor semasa itu memainkan peranan yang penting ke arah terhasilnya kaedah-kaedah dalam ilmu hadis.
Maknanya apa? Insiden-insiden ataupun perkara-perkara yang berlaku pada zaman-zaman yang tertentu inilah yang membangkitkan ataupun membuatkan timbulnya kaedah-kaedah yang diadakan oleh para ulama dalam ilmu hadis Nabi SAW. Maka kita makin jauh daripada zaman Nabi, maka makin timbul cabaran. Makin jauh lagi makin timbul halangan ataupun dugaan dalam kita dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam menjaga hadis Nabi SAW. Tetapi pada masa yang sama, kita juga dilengkapi oleh para ulama. Kita juga ada para ulama yang berilmu, yang pantas dalam menjawab apa-apa saja tumahan ataupun tuduhan terhadap sumber kedua Islam kita, iaitu hadis Nabi SAW. Dan percayalah bahawasanya penulisan hadis ataupun penulisan kitab-kitab yang menjaga hadis-hadis Nabi SAW ataupun melindungi hadis-hadis Nabi SAW itu masih ditulis hatta sampai sekarang, insya-Allah. Maka itu adalah sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan ilmu hadis yang kita dapat fahami. Moga-moga ia memberikan manfaat, ia memberikan faedah kepada kita dalam moga kita lebih lebih memahami, lebih mengetahui tentang usaha dan kesungguhan para ulama dalam menjaga hadis Nabi SAW, daripada sama ada langkah-langkah yang mereka ambil, kaedah-kaedah yang mereka lakukan ataupun buat untuk memelihara sunnah, dan pada masa yang sama usaha dari segi fizikal yang mereka ambil, seperti contoh untuk bermusafir untuk memastikan kesahihan hadis, dan pelbagai usaha dan kaedah yang mereka adakan dalam demi menjaga sunnah Nabi SAW. InsyaAllah pada video yang akan datang kita akan masuk pada muka surat 28 tentang kepentingan pengajian ilmu hadis. Ini adalah topik yang sangat penting, sebab kerana kalau kita nak belajar tentang satu ilmu, perlu kita tahu tentang kepentingan kita mempelajari ilmu tersebut. Dan dia ada kepentingan mempelajari ilmu hadis kerana ia adalah agama kita, dan ia merupakan sumber kedua di dalam agama kita. Dan juga hadis ini ia membicarakan dan membincangkan tentang apa yang telah disebutkan di dalam sumber yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala malapetaka dan segala keburukan, dari segala wabak, insya-Allah. Dan saya para jemaah semua, insya-Allah kita nantikan untuk video yang akan datang. Wabillahi ta'ala. Saya tutup atas baik kafar dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.